Okey, Mr. Enrich 2024 yang ini kali ke-7 kita anjurkan sejak 2014 lagi. Jadi selepas lockdown PKP kita terpaksa berhenti. Last kita buat 2019 dan kita sambung lah. Jadi kejohanan Mr. Enrich 2024 yang kelebihan adalah, keunikan dia adalah penyertaan yang paling ramai di dalam sejarah Malaysia, iaitu 572 penyertaan. Dan kali ini juga ada satu keunikan, kita ada satu kategori khas untuk badan-badan beruniform, termasuk juga PDRM, ATM, Custom, Jabatan Penjara, JPJ dan sebagainya. Sebab kita tengok banyak-banyak penjawat awam yang berpakat kita seperti bomber, kita nampak selalu dekat masa kemerdekaan aja di atas track. Jadi kita membagi peluang ataupun platform yang lebih luas untuk mereka menonjolkan aksi ataupun kehebatan mereka dalam kejohanan Bina Badan Malaysia. Dan untuk kali ini antara 570, 35% adalah orang baru yang first time masuk dalam sukan Bina Badan Malaysia. Dan saya sebagai presiden untuk Kelab Bina Badan Enrich rasa berbangga kerana kali inilah pertama kalinya YB Anayo sebagai Menteri KBS pos kejohanan Bina Badan beliau menyertai. Dan semalam kita ada menjemput Adamas untuk membagi sedikit taklimat kepada peserta-peserta, disebabkan kita ada 30% adalah muka baru yang first time masuk dalam sukan Bina Badan. Jadi saya rasa ambil peluang ini untuk membagi pendedaan ataupun taklimat kepada mereka untuk kesedaran mengenai penggunaan barang terlarang dalam sukan Bina Badan. Saya ucapan, saya selalu kata sukan Bina Badan selalu dianatidikan, selalu tiada dapat diperhatian. Even Sukma pun kita susah nak disenaraikan. Selepas kehadiran beliau pada kejohanan hari ini, saya percaya akan ada perubahan yang ketara dalam senario sukan Bina Badan di Malaysia, dapat ketumpuan ataupun dapat perhatian daripada agensi-agensi kerajaan, bukan dari segi bantuan saja, dari segi pengiktirafan atlet, pengiktirafan penganjuran sukan-sukan Bina Badan, menggalakkan lebih ramai atlet menceburi dalam sukan Bina Badan. Dalam masa yang sama, lebih banyak penganjur menampil ke hadapan untuk menganjurkan lebih banyak kejohanan pada masa yang akan datang. Jadi Cik Komar tadi dapat menghimpunkan semua persatuan ni. Ya. Okey, di Malaysia kita ada beberapa federation. Satu diiktirafkan oleh Pejabat Suruhjaya Malaysia, dan ada beberapa federation yang memiliki whole body yang berlainan dengan teknikal yang berlainan. Tetapi bila di Kelab Bina Badan Enrich, mereka menunjukkan, mereka membagi sokongan penuh kepada kami untuk membenarkan atlet-atlet daripada federation lain untuk menyertai kejohanan ini. Dan hari ini juga presiden-presiden setiap persatuan ataupun federation lain menghadiri dalam kejohanan, termasuk juga beberapa federation daripada Singapura dan Indonesia. Soalan panas sikit boleh ya? Saya dipahamkan tuan masih lagi digantung. Jadi apa yang menyebabkan tuan dalam pada digantung tapi masih bersemangat, terutama menganjurkan acara sebesar Mr. Angry 2024 ni? Sebenarnya saya digantung sebagai Presiden Persekutuan Bina Badan Kuala Lumpur disebabkan beberapa isu, antara saya bila menanya mengenai laporan kewangan tahunan Persekutuan Kebangsaan. Jadi selepas 3 hari AGM tu saya digantung tanpa diberi apa-apa peluang untuk membagi penjelasan atau membela diri, terus dikenakan hukuman. Dan dalam surat itu mereka menyatakan terang hukuman ini adalah muktamad. Jadi memang tiada peluang lah. Tapi saya masih memegang jawatan sebagai Presiden Kelab Bina Badan Enrich. Jadi matlamat saya bukanlah jawatan, matlamat saya untuk membangunkan sukan Bina Badan Malaysia. Dan saya percaya selepas kejohanan Mr. Enrich sejak 2014, kita telah berjaya melahirkan hampir 2,000 atlet baru dalam Malaysia ni. Jadi saya rasa saya perlu teruskan perjuangan saya untuk menaikkan sukan Bina Badan di Malaysia walaupun saya bukan atlet sukan Bina Badan. Untuk rancangan tahun depan kita ada beberapa aktiviti. Nombor pertama adalah mengadakan kursus dan taklimat anti-doping, iaitu penggunaan barang terlarang kepada 1,000 peserta atlet Bina Badan secara percuma, dan semua kos akan ditanggung oleh Kelab Bina Badan Enrich. Ini disebabkan kita tahu dalam
Sukan Bina Badan, masalah ini dari dulu dah ada. Jadi kita membagi sedikit kesedaran khususnya kepada orang-orang yang baru dalam menceburi dalam Sukan Bina Badan. Dan keduanya, kita merancang mengadakan satu kejohanan bina badan Datuk Malik Noor Classic Enrich yang melibatkan kategori bina badan, dan ramai di luar sana mencadangkan bos buatlah kejohanan bina badan selalu buat main fizik saja. Jadi di Malaysia kita sebagai kelab yang baru, bukan peringkat kebangsaan ataupun negeri, kita kelab yang kecil, kita mampu buat kejohanan yang main fizik saja. Jadi kita ambil inisiatif untuk buat kejohanan bina badan dengan ada rezeki ataupun ada dapat kebenaran, kita akan buat kejohanan bina badan menggunakan nama kejohanan bina badan Datuk Malik Noor Classic sebagai satu tanda penghargaan kepada Datuk Malik Noor atas sumbangan beliau dalam pembangunan Sukan Bina Badan Malaysia. Dan saya kelab juga bercadang untuk mengadakan Miss Kebaya Enrich. Ini untuk menggalakkan lebih ramai wanita, khususnya daripada orang muda ataupun yang berada yang ingin menurunkan berat badan semua, untuk membagi peluang kepada perempuan juga tidak disingkir ataupun tidak dibagi perhatian dalam Sukan Bina Badan. Kita menggalakkan lebih ramai masuk dalam Sukan Bina Badan.